Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk postmodernisme. Okey, apakah itu pasca modernisme? Pasca modernisme ini adalah idealisme ala baru dalam arus modernisasi yang muncul sekitar tahun 1930-an. Okay, aliran pemikiran ini muncul apabila zaman Enlightenment di Eropah yang mana pada masa itu masyarakat Eropah mula sedar akan kepentingan ilmu pengetahuan dan pada masa itu wujudnya revolusi perindustrian. Pasca moden adalah salah satu aliran pemikiran yang agak mengelirukan namun pengaruhnya meresap masuk dan mencabar pelbagai bidang ilmu, misalnya pemikiran, kerohanian, keagamaan, pendidikan, kesenian, kebudayaan dan kesusasteraan. Jadi secara ringkasnya maksud lain bagi pasca modernisme adalah teori yang bersifat mendesak. 3 tema utama postmodern adalah hubungan antara kuasa dan ilmu pengetahuan, performative nature of identity dan various textual strategies used by postmodern thinkers. Ini adalah salah satu tokoh postmodernisme yang merupakan seorang ahli tokoh falsafah bahasa Perancis dan ahli sosiologi serta ahli teori sastera. Okay. Beliau menganggotai pertubuhan sosialisme or barbary pada tahun 1954 di mana objektif pertubuhan tersebut ialah memberi kritikan terhadap Marxisme. Okay. Ciri-ciri postmodernisme. Salah satunya adalah komuniti global lebih penting daripada nasionalisme. Kalangan pendukung pasca modernisme ini mendakwa bahawa sempadan-sempadan nasional adalah salah satu halangan kepada komunikasi sesama manusia. Jadi mereka yakin nasionalisme ni penyebab kepada peperangan. Oleh itu, mereka sentiasa mengusulkan fahaman internasionalisme dan penyatuan pelbagai negara yang terpisah dan sentiasa menghujahkan bahawa kebaikan global adalah lebih penting daripada kepentingan nasional. Yang kedua, fakta atau kebenaran dan pembohongan adalah sama dan boleh bertukar ganti. Golongan pasca modernisme ini mendakwa bahawa fakta amat terbatas untuk membuat penentuan terhadap perkara di mana perubahan boleh berlaku tanpa diduga. Oleh itu, apa yang hari ini diterima sebagai satu kebenaran secara mudahnya boleh dibuktikan sebagai satu kesalahan. Ciri-ciri yang ketiga adalah kecewa terhadap pemikiran moden atau modernisme. Pendukung pasca modernisme ini sebenarnya amat kecewa dengan kegagalan generasi moden yang memenuhi janji untuk membawa keamanan, kemajuan dan ilmu pengetahuan. Mereka kesal terhadap ketidakupayaan sains, teknologi, kerajaan dan agama yang tidak menyempurnakan tugas sebagaimana yang dijanjikan. Kegagalan generasi moden mencapai matlamat mereka telah menyebabkan golongan pasca modernis tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap ideal golongan modernis. Pengaruh falsafah postmodernisme. Pemikiran pasca modernis ni mengembangkan konsep seperti beza, pengulangan, jejak dan hyperreality untuk menumbangkan naratif agung, universiti menjadi dan kepastian epistemik. Falsafah postmodernisme ini mempersoalkan kepentingan hubungan kuasa, pemperibadian dan wacana dalam pembinaan kebenaran dan pandangan dunia. Ramai pasca moden menampaknya menolak bahawa objektif kenyataan ada dan nampaknya menafikan bahawa ada nilai-nilai moral objektif. Tindakan kumpulan penyokong atau yang terpengaruh dengan aliran pemikiran falsafah. Nombor 1 adalah munculnya pemberontakan terhadap projek kemodenan, hilang kepercayaan terhadap agama dan peningkatan penerimaan pandangan hubungan pluralisme terhadap kebenaran. Yang kedua adalah kemunculan radikalisme etnik dan agama. Fenomena ini muncul sebagai reaksi apabila orang semakin meragui kebenaran sains, teknologi dan falsafah moden yang dianggap gagal memenuhi janji pembebasan untuk membebaskan manusia dan mencipta kehidupan yang lebih baik. Tindakan nombor 3 adalah bahasa yang digunakan dalam wacana pasca modernisme sering memberi kesan bahawa ia tidak lagi mempunyai kejelasan makna sehingga bersifat paradoks. Seterusnya saya akan beri kepada kawan saya, Fatimah. Okey, seterusnya kita lihat pula isu berkaitan postmodernisme. Walaupun bentuk postmodernisme yang berbeza antara negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga, tetapi produk postmodern di Malaysia ini masih berteraskan prinsipnya yang umum. Yang pertama ialah prinsip asas
postmodernism ialah kebenaran yang relatif. Yang kedua ialah pengetahuan dan sumbernya yang tiada asas kewujudan. Dan imej dan realiti material tidak lagi dapat kita bezakan. Dan prinsip yang keempat ialah menafikan realiti dan hakikat. Dan tiada dominasi antara kelas, serta yang akhir sekali ialah penolakan terhadap prinsip agama dan moral kerana tiada lagi kebenaran, realiti dan makna. Prinsip-prinsip yang diterima pakai yang saya sebut tadi, prinsip ini dipakai oleh golongan berkepentingan yang mendorong berlakunya isu kesamaan antara kelas seperti legitimasi golongan LGBT. Yang kedua ialah mencairkan sejarah Melayu dengan mendakwa kepentingan kaum lain dalam sejarah tanah Melayu serta menafikan asas kewujudan masyarakat Melayu Islam. Dan yang terakhir sekali ialah penafian terhadap realiti Malaysia sebagai negara Islam. Seterusnya kita lihat pula cadangan isu-isu yang saya sebut tadi. Cadangan ini dipecahkan kepada 3 iaitu rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah sejahtera. Kita lihat yang pertama iaitu rukun negara. Rukun negara ialah antara salah satu penyelesaian isu pemikiran falsafah postmodernism dengan menghormati pandangan orang lain. Selaras dengan bahagian pertama rukun negara yang menyatakan bahawa setiap masyarakat kita perlu membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak. Selain itu juga, seseorang individu perlulah mempunyai minda yang terbuka dan bersedia mengalami perubahan zaman. Cadangan yang kedua ialah kita dapat lihat kat sini falsafah pendidikan kebangsaan yang mana postmoden ni merupakan pemikiran yang mempunyai persamaan dengan constructivism dan mencedok sedikit idea daripada critical approach yang lebih kepada memberi idea dan mengkritik aliran postmodernism yang lahir pada awalnya hanyalah berkisarkan soal-soal bahasa dan budaya. Malahan kehadirannya di Malaysia pun hanyalah melalui ilmu kepengarangan dengan membawa wacana luar. Namun begitu, fahaman ini telah dijadikan alat secara tanpa sedar untuk memasuki ruang-ruang sensitif yang tersangkut paut perkara-perkara berdasarkan soal kebenaran mutlak. Masyarakat kita perlu hati-hati dalam menerima satu-satu perkara sebelum kita percaya kerana benda ni sangat penting dan kita perlu ada pegangan yang sahih. Oleh itu, pendidikan kebangsaan di Malaysia ni adalah satu cara untuk menangani isu ini ke arah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi. Yang ketiga, kita lihat kat sini usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Yang terakhir ialah cadangan dari segi falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ni merupakan antara gabungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara yang mana ia bertujuan untuk memastikan kesejahteraan yang seimbang antara jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Ini kerana falsafah sejahtera menumpukan kesejahteraan yang seimbang dan tidak mengambil pemikiran postmodernism sewenang-wenangnya, namun pemikiran postmodernism diambil dengan falsafah sejahtera sebagai panduan. Oleh itu, pemikiran postmodernism ini yang agresif dan ekstrim dapat ditolak daripada pemikiran rakyat Malaysia. Yang akhir sekali, ini antara rujukan-rujukan yang kami ambil dalam slide ini untuk membantu kami lebih faham dan berjaya untuk dalam melakukan slide ini. Itu sahaja daripada kami, kumpulan itu sahaja daripada 12. Kumpulan 12 itu sahaja. Terima kasih.